Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, kita jumpa semula untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Masih lagi di unit 1, mengenali sejarah. Macam biasa, cikgu akan menggunakan buku teks sejarah tahun 4 ya. Walaupun kamu masih lagi belum dapat pinjaman, tapi cikgu akan menggunakan buku teks tahun 4 sebagai rujukan. Baiklah, sebelum cikgu mulakan dengan sesi pengajaran hari ini, kamu kena tahu dulu apakah objektif pengajaran cikgu ya. Yang pertama, selepas sahaja cikgu habis mengajar hari ini, cikgu nak kamu boleh menyenaraikan sumber-sumber sejarah. Yang kedua, kamu semua boleh mengenal pasti kaedah penyelidikan sejarah. Baiklah murid-murid, apa maksud sumber sejarah? Sumber sejarah ni ada dua ya. Satu yang pertamanya ialah sumber primer. Dan yang kedua ialah sumber sekunder. Jadi, kalau kamu nak tahu maksud-maksud sumber ni, cikgu akan terangkan lepas ini satu demi satu dan saya akan pastikan kamu boleh faham ya. Baik, sumber sejarah bermaksud memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nanti cikgu akan terangkan untuk kedua-dua sumber ini ya. Okey, kita pergi kepada sumber sejarah yang pertama, iaitu sumber primer. Kalau kita tengok dalam buku teks ataupun slide yang ada di hadapan kamu ini, sumber primer ni dikenali sebagai sumber yang pertama. Sumber primer berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contoh sumber primer ialah fosil, manuskrip, dokumen rasmi dan juga artifak. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Baik, mari kita lihat sumber primer yang pertama, iaitu fosil. Okey, kamu nampak tak gambar yang berada di dalam slide ini? Jadi apa maksud fosil? Fosil ni ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Maknanya tulang-tulang haiwan zaman purba dulu yang tertinggal dan tak hancur lagi, yang dia tertanam ataupun tertimbus di dalam tanah. Jadi manusia zaman sekarang ni dia jumpa balik tulang-tulang ni. Jadi tulang-tulang ni kita panggil fosil. Jadi memang tak ada ubah dah. Apa yang dia tertanam zaman dulu tu, itulah yang orang sekarang jumpa dan boleh dijadikan sebagai bukti bahawa binatang zaman-zaman purba memang wujud. Okey? Baik, sumber yang kedua ialah manuskrip. Apa maksud manuskrip ni? Manuskrip ni ialah tulisan tangan yang telah dihasilkan oleh orang-orang dahulu. Ada yang dah beratus tahun, tetapi manuskrip tu ada sekarang. Jadi manuskrip ini adalah digunakan oleh pakar-pakar sejarah untuk membuktikan bahawa sejarah itu wujud, dan melalui cerita-cerita yang ditulis dalam manuskrip itu boleh dijadikan sebagai satu kajian oleh pakar-pakar sejarah. Okey, cuba kamu tengok gambar-gambar tu ada banyak manuskrip yang bertulisan Jawi yang dijumpai oleh pakar-pakar sejarah sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Baik, kita tengok pula sumber primer yang seterusnya yang kita panggil artifak. Okey, kalau kamu tengok dalam slide cikgu ni, apa maksud artifak?
Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan juga duit shilling. Artifak ini dijumpai sama ada beratus-ratus tahun dahulu ataupun beribu-ribu tahun dahulu. Sangat klasik ni Mungkin jumpa di dalam tanah, jumpa di luar negara ke, macam-macam lah. Jadi benda-benda ini boleh membuktikan bahawa sejarah itu benar-benar berlaku. Baik, sumber primer yang seterusnya ialah dokumen rasmi. Okey, dokumen rasmi ini dia mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Jadi biasanya dokumen rasmi ini ada disimpan di arsip negara. Jadi dokumen rasmi ini sangat penting untuk membuktikan bahawa peristiwa tersebut telah pun dilaksanakan oleh orang-orang dahulu. Jadi sejarah ni kita yang penting sekali ialah kita nak bukti. Adakah benda itu betul-betul berlaku? Jadi dokumen rasmi ni lah akan menjadi satu bukti yang membuktikan bahawa sejarah itu wujud. Okey, itu tadi ialah sumber sejarah yang pertama ataupun kita panggil sumber primer. Okey, seterusnya kita nak tengok pula sumber sejarah yang kedua, kita panggil sumber sekunder. Baik, apa maksud sumber sekunder ini? Okey, sumber sekunder ni ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya ialah sumber sekunder ni ialah buku, majalah, risalah ataupun akhbar. Maksudnya di sini pakar-pakar sejarah ataupun ahli-ahli sejarah ambil bahan daripada sumber asal tadi, mereka olah balik semula, kemudian dicetak, disebarluaskan kepada umum. Itu yang maksudnya sumber sekunder. Okey, sekarang kamu dah tahu kan apakah sumber sejarah. Dan sekarang kita nak kena tahu juga bagaimanakah kaedah penyelidikan sejarah ini dilakukan. Mari kita tengok sama-sama Okey, kaedah penyelidikan sejarah ni dijalankan melalui 3 cara iaitu kaedah arkeologi. Apa itu kaedah arkeologi? Nanti cikgu akan terangkan Yang kedua ialah kaedah lisan. Yang ketiga ialah kaedah bertulis. Okey, mari kita tengok apa maksud kaedah-kaedah ini Okey, yang pertama ialah kaedah arkeologi. Apa maksud kaedah arkeologi ni? Kaedah arkeologi ni merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali, cari, contohnya mencari fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput. Kadang-kadang ahli-ahli sejarah ni dia tak gali pun tetapi dijumpai ataupun dia terjumpa. Bila terjumpa mereka akan pergi ke tempat tersebut dan membuat kajian untuk mendapatkan lebih lagi maklumat tentang tinggalan sejarah ini Seperti yang kamu nampak dalam gambar itulah. Dalam gambar tu adalah kaedah-kaedah arkeologi yang sedang dilaksanakan. Okey, yang kedua ialah kaedah lisan. Apa maksud kaedah lisan ni? Biasanya lisan ni ialah kita menggunakan percakapan daripada mulut. Baik, mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kaedah lisan. Baik, kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenal sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah.
melihat atau mendengar peristiwa sejarah tersebut daripada orang lain. Maknanya di sini kita telah kenal pasti orang itu, kita pergi jumpa orang itu dan kita temu bual dia. Baik, apa langkah-langkah dia untuk kita membuat kaedah lisan ni? Yang pertama ialah mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Kita kena ada soalan lah dulu sebelum kita temu bual orang tersebut. Langkah kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Kita kena rakam. Melalui video ke, percakapan ke, kita kena rakamkan sebagai bukti dan bukti itu tidak hilang. Yang ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Itu dia kaedah dia, iaitu kita panggil apa tadi? Kaedah lisan. Baik, kaedah yang terakhir ialah kaedah bertulis. Kaedah bertulis ni apa dia? Kaedah bertulis ni merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan juga lakaran. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan juga bahan bercetak. Mana saja kita jumpa, ahli sejarah ni akan pergi ke tempat tersebut. Jadi pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kaedah yang terdapat dalam pendidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Cuba kita tengok langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Yang pertama apa dia? Mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kena kenal pasti dulu ya. Dan yang kedua, mengumpul sumber sejarah. Dan yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber. Dan yang keempat ialah membuat penulisan. Jadi di sini kamu dapat lihat bahawa setiap kajian yang dibuat tu memang teliti. Disusun dulu langkah-langkah yang tertentu, baru kita dapat mengolah dan juga menghasilkan bukti-bukti tersebut. Okey, itu dia tadi pengajaran cikgu untuk hari ini, iaitu sumber sejarah dan juga kaedah penyelidikan sejarah. Adakah kamu faham dengan pengajaran cikgu hari ini? Jadi untuk saya menilai kefahaman kamu, cikgu akan berikan soalan-soalan dan juga latihan ya. Jadi jangan lupa jawab. Kita jumpa lagi. Bye.